for employee kepada keluaran dalam negara kasar atau KDNK merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tahap keadilan pembahagian keuntungan kepada pekerja. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan tahap CE di dalam rancangan Malaysia ke-12 ke arah mencapai negara berpendapatan tinggi dan mencapai sasaran bahagian CE kepada KDNK mencapai 40% pada tahun 2025. Angka CE yang terakhir untuk tahun 2022 telah jatuh kepada 32%, sebelum itu 35%. 17 anjakan besar telah dikenal pasti bagi tujuan meningkatkan CE tersebut. Antaranya ialah penekanan kepada industri high growth, high value atau HGHV berasaskan teknologi dan digital, elektrik dan elektronik ENE yang bernilai tinggi, pertanian dan industri asas tani yang berasaskan pertanian moden, nadir bumi, pemerkasaan perusahaan mikro kecil dan sederhana dengan menskalakan mereka, dan perusahaan sosial, termasuk juga pengukuhan jaringan pengangkutan awam dan ketersediaan bakat masa hadapan. Inisiatif-inisiatif tersebut adalah penting untuk menggalakkan peralihan aktiviti ekonomi kepada rantaian nilai yang lebih tinggi dan berupaya menarik lebih banyak pelaburan berkualiti dalam industri berintensifkan pengetahuan yang bertujuan untuk mewujudkan pekerjaan mahir yang menawarkan pendapatan tinggi. Selain daripada itu, inisiatif untuk meningkatkan produktiviti buruh terus diberi penekanan melalui penerima gunaan teknologi termaju dan latihan peningkatan kemahiran tenaga kerja. Kerajaan juga akan meneruskan perintah gaji minimum yang telah berjaya menaikkan tahap lantai gaji pekerja, menggalakkan lebih banyak lagi penerimaan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti ataupun PLWS secara meluas dan meningkatkan keahlian keanggotaan kesatuan-kesatuan sekerja untuk memberikan lebih suara dalam rundingan pendapatan gaji, dan perkara-perkara ini telah berjalan dan akan terus berjalan. Dan pada hari ini, insya-Allah, selain daripada usaha-usaha yang telah ada itu, kerajaan juga akan mula memperkenalkan dasar gaji progresif untuk mereformasi struktur gaji pekerja Malaysia dan sebagai pelengkap kepada dasar-dasar sedia ada yang saya telah sebut tadi, iaitu gaji minima dan juga PLWS. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan gaji penengah pekerja, seterusnya meningkatkan kadar CE agar pekerja mendapat upah yang lebih baik bagi mengimbangi kenaikan kos sara hidup mereka. Dan insya-Allah Datuk Yang di-Pertua, kertas putih cadangan dasar gaji progresif itu akan dibentangkan petang ini, yang akan menjadi salah satu daripada strategi utama kerajaan untuk tempoh berbaki RMK 12 dan untuk tempoh 10 tahun akan datang. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berdasarkan dokumen tinjauan ekonomi yang dikeluarkan bersama dengan Belanjawan 2024, bahagian pampasan pekerja kepada GDP untuk tahun 2023 dianggarkan 32.4% dan diunjurkan meningkat kepada 33.1% pada tahun 2024. Soalan saya, apakah unjuran bagi tahun 2024 dibuat dengan mengambil kira pendekatan-pendekatan yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi? Jika ya, apakah kerajaan melihat pendekatan yang dijelaskan tadi akan boleh membawa satu lonjakan besar, iaitu sekitar 7% pada tahun 2025 bagi mencapai sasaran CE GDP sebanyak 40%? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Putrajaya. Kepada soalan yang pertama, sama ada unjuran di dalam tinjauan ekonomi itu mengambil kira dasar gaji progresif dan fokus-fokus yang lain, jawapannya tidak. Kerana ia belum dilaksanakan, belum juga peruntukan yang menyeluruh diluluskan oleh Parlimen. Sebab itu untuk tahun 2024 kita akan melaksanakan projek rintis dahulu, kerana ini adalah satu langkah, saya ingat yang kali pertama kerajaan campur tangan secara terus di dalam menaikkan gaji. Jadi ia juga
akan memerlukan peruntukan yang besar berbilion tahun ke tahun melepasi RMK 12. Jadi pandangan saya sendiri ialah saya tidak mahu kita rush into it. Dan jadi unjuran itu memang betul ada 7% sebenarnya yang kita ketinggalan. Tetapi perancangan kita melalui segala dasar yang kita buat ini dan apabila disambut dengan industri-industri SGHV yang take up itu, kita akan dapat lihat dengan lebih baik 2024, 2025, ia akan mengekalkan momentum kalaupun menjelang RMK 12 di akhir 2025 itu dia tak mencapai sasaran 40%, tapi momentum itu akan diteruskan kerana kita ingin melonjakkan CE kepada 45% dalam tempoh 10 tahun daripada sekarang. Dan akhir sekali, Datuk Yang di-Pertua, kita juga kena mengambil kira bahawa CE negara pampasan pekerja kepada pekerja telah jatuh akibat COVID. Sebelum itu sekitar 35, dia jatuh 3%. Jadi sasaran yang dibuat awal itu pun sebenarnya telah tergelincir. Jadi sementara kita akan cuba sedaya upaya, but saya ingat kita kena ambil satu pandangan yang lebih daripada RMK 12 ke arah itu. Terima kasih. Yang Berhormat Ipoh Barat. Terima kasih Datuk Yang Besar. Soalan saya adalah kenapa CE ini jatuh dengan mendadak dalam tempoh masa yang singkat, dan walhal kita ada gaji minima yang dapat mengatasi masalah tersebut. Dan bukankah kita tahu bahawa majikan-majikan dan negara ini sangat susah untuk meningkatkan gaji kepada pekerja kita, dan adakah kita perlukan undang-undang yang khusus untuk mengatasi masalah ini untuk menolong masyarakat B40 dan sebagainya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Ipoh Barat dan juga Datuk Yang di-Pertua. Soalan yang pertama tadi, kenapa ia jatuh dengan mendadak dalam tempoh 2 tahun? Ia kerana COVID. Bila COVID berlaku, maka banyak yang hilang pekerjaan. Jadi bila banyak hilang pekerjaan, mereka berada di luar daripada sektor penggajian, maka itu mengurangkan bahagian ekonomi kita yang dibayar sebagai gaji. Dengan izin Datuk Yang di-Pertua, less people employed, less salary, and therefore it's lower. Pada masa yang sama juga, COVID juga menyebabkan kenaikan gaji itu sudah tentu tidak dapat berlaku seperti tahun-tahun sebelumnya, kerana keutamaan syarikat-syarikat dan majikan adalah untuk memastikan mereka ada aliran tunai yang mencukupi untuk bertahan. Jadi pilihan pada ketika itu sama ada membuang pekerja ataupun memastikan mereka terus dapat kerja tapi gajinya itu tidak naik. Dan soalan seterusnya mengenai gaji minima, saya akan sebut juga di dalam pembentangan petang ini, tapi saya boleh berkongsi dengan Dewan. Selepas pelaksanaan gaji minima daripada tahun 2012 dan juga 3 kali peningkatan gaji minima sehingga tahap sekarang RM1,500, data-data menunjukkan pengalaman Malaysia itu ada sesuatu yang unik yang menghasilkan satu fenomena gaji yang disebut sebagai wage compression. Oleh kerana pekerja paling bawah yang paling kurang berkemahiran ini dinaikkan gaji RM1,500 secara wajib bagi syarikat-syarikat untuk mereka mengimbangi beban mereka, maka pekerja yang di pertengahan itu kenaikan gaji dia lebih perlahan. Jadi mangsanya, kalau saya boleh sebut di dalam Dewan ini, terutamanya ialah dengan izin entry level, terutamanya graduan. Sebab itu kita tengok graduan sebenarnya gaji dia sekarang sekitar RM1,600 saja permulaan. Dia tak banyak beza daripada RM1,500, sedangkan mereka ada ijazah. Dan begitu juga mereka yang telah bekerja 10 tahun, 15 tahun. Jadi gaji ataupun sumber syarikat itu untuk mematuhi perintah gaji minima nampaknya beralih daripada graduan yang awal dan juga mereka yang berpengalaman. Dan akhir sekali, sama ada kita perlukan undang-undang seperti perintah gaji minima, itu perkara-perkara yang telah dibincangkan selama hampir 7
bulan sehinggalah Kabinet bersetuju dengan model dasar gaji progresif, kita ada sedikit masalah Ipoh Barat. Kerana daripada 1.1 juta majikan yang berdaftar di negara ini, 80% adalah perniagaan mikro, iaitu yang majikan 5 orang ke bawah pekerja dia, dan kebanyakan mereka ini adalah F&B. 15% adalah perniagaan kecil. Hanya 2.5% perniagaan sederhana dan hanya 2.5% perniagaan besar. Kalau dibuat perintah yang mewajibkan naik gaji mengikut band tertentu tanpa campur tangan kerajaan dari segi insentif, besar kemungkinan kita akan melihat banyak syarikat-syarikat ini tidak mampu dan menutup perniagaan mereka, ataupun kita akan menolak lebih banyak pekerja-pekerja ke sektor informal. Mereka tidak lagi digaji tetapi mereka bekerja sebagai kontrak, dan ini akan menyebabkan keadaan yang lebih sukar. Sebab itu jalan tengah yang diambil oleh kerajaan ialah memperkenalkan satu dasar dan model yang berasaskan insentif daripada kerajaan dan berasaskan sukarela, dan dia mestilah berkait dengan produktiviti pekerja. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Bacuk. Komitmen Kerajaan Persekutuan dalam membangun dan menggalakkan kerjasama antara negeri telah dinyatakan di dalam Kajian Separuh Penggal KSP RMK 12 yang telah disempurnakan pada 11 September 2023 yang lalu. Peranan negeri sangat penting dalam penyediaan KSP kali ini kerana ia melibatkan pendekatan top-down dan bottom-up planning. Kita selain daripada perancangan di agensi-agensi pusat, makro, kita sebenarnya juga dapatkan segala maklum balas daripada kerajaan-kerajaan negeri. Dan ia telah disertai oleh semua pemegang taruh di setiap negeri. Saya habiskan sekitar 3 bulan untuk pergi ke setiap satu negeri. Pelbagai sesi libat urus telah diadakan sejak awal tahun ini bersama semua pihak berkepentingan, termasuklah kerajaan negeri, pihak swasta di negeri-negeri, pemimpin masyarakat dan komuniti serta pertubuhan masyarakat sosial. KSP RMK 12 digarap sebagai pelan pembangunan menyeluruh bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dengan pengagihan peluang dan hasil yang lebih saksama. Kerajaan mengambil pendekatan keseluruhan negara ataupun dengan izin One Whole Nation Approach yang melibatkan seluruh jentera dan agensi kerajaan di semua peringkat daripada pusat sampai ke negeri, juga melibatkan industri dan masyarakat dalam melaksanakan pembaharuan yang kita bawa ke arah Malaysia Madani. Jadi sebagai contohnya, untuk menjawab secara terperinci yang ditanya oleh Bacuk tadi mengenai kerjasama rentas negeri di Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Kita ada agensi-agensi pusat iaitu pihak berkuasa koridor yang terus diberi peranan untuk memainkan peluang penting dalam mempercepatkan pembangunan sosioekonomi dan mengurangkan ketidakseimbangan antara wilayah dan negeri. Ini termasuklah memastikan pelaburan yang khusus kepada negeri-negeri tertentu itu setelah diluluskan di peringkat Maida pusat, ia diterjemahkan dan dilaksanakan di negeri-negeri. Itu yang kita lihat kalau pelaburan di Kedah itu, contohnya sebahagian besarnya adalah yang dilaksanakan melalui agensi pusat NCIA. Selain daripada tugas-tugas itu, ada juga program-program khusus melalui peruntukan persekutuan yang ditumpukan kepada negeri-negeri ini. Saya boleh bagi contoh dengan cepat, Datuk Yang di-Pertua. Contohnya di bawah NCER, pembangunan model pengurusan estet padi itu dilaksanakan oleh NCIA. Kemudian Human Capital Development, kemudian untuk ECR juga kita ada Plan Induk Strategi Pembangunan Pulau-Pulau yang tidak diusahakan oleh mana-mana pihak. Usaha ini dapat dicapai juga melalui pembangunan berasaskan node pertumbuhan utama, developmental node.
dan kawasan titik tumpuan dengan menumpukan kepada beberapa aktiviti yang terpilih. Dan akhir sekali, selain daripada peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi pusat melalui pihak berkuasa koridor ini, di peringkat persekutuan pula, mesyuarat kerjasama strategik perancangan dan pembangunan ekonomi persekutuan dan negeri ataupun dipanggil MKES PPEPN menjadi alat perhubungan berkala antara Kementerian Ekonomi dan juga unit-unit perancang ekonomi negeri. Dan mesyuarat ini merupakan mesyuarat peringkat pegawai tinggi dan kanan kerajaan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1988 lagi untuk memastikan ada penyelarasan berpusat bukan sahaja negeri dan persekutuan tetapi supaya ia juga merentas negeri-negeri yang terbabit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Menteri atas jawapan dan komitmen yang diberi. Soalan saya ini adalah tentang perkongsian sumber rentas negeri selaras dengan wawasan kemakmuran bersama dan juga RMK 12 yang baru ini. Kerana ada negeri punyai lebihan sumber dan ada negeri yang punyai kurangan sumber, ada negeri lebih modal, ada negeri lebih tanah. Maka kalau dikongsi dengan baik, ekonomi negeri-negeri ini akan menjadi bagai aur dengan tebing lah. Bukannya bagai enau dalam luka yang melepaskan pucuk masing-masing. Soalan saya, adakah Menteri bersetuju supaya JLC utama di negeri-negeri ini, khususnya pihak SEDC negeri lah, diberikan mandat untuk meningkatkan pelaburan langsung domestik DDI secara rentas negeri. Ini pernah diusahakan oleh almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim MB Selangor dengan Kelantan dan kini turut diusahakan oleh Datuk Seri Dr. Samsuri MB Terengganu yang insya-Allah mungkin diberikan peluang akan duduk di kerusi kemaman dalam Dewan Yang Mulia ini. JV di antara TDM Terengganu dan juga SEDC Perlis untuk membina hospital pakar di Perlis dan terbaru kerjasama antara Terengganu dan juga Sarawak untuk bangunkan ekonomi berasaskan hidrogen. Jadi peranan JLC utama negeri ini, mohon pandangan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Bacuk. Itu pandangan saya, bukan soalan. Terima kasih Kinabatangan dan terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sebenarnya SEDC ataupun Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri-Negeri ini adalah agensi-agensi yang walaupun kuasanya itu di peringkat negeri adalah agensi yang di bawah Kementerian Ekonomi juga. Jadi untuk menjawab soalan atau pandangan Bacuk tadi, sebenarnya tidak pernah ada halangan dan dia bukan soal mandat. Dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri ini memang salah satu daripada agensi-agensi yang telah ditubuhkan dalam tahun-tahun 60-an dan 70-an dahulu. Isu dia yang kita ada sekarang ini ialah bukan soal mandat atau tak dapat sokongan, dia soal kemampuan dan juga kecekapan pengurusan kerana SEDC yang berlainan itu adalah berbeza-beza. Contohnya, kita ada SEDC di Selangor, PKNS, yang mempunyai syarikat-syarikat besar yang disenaraikan. Begitu juga di Johor, kita ada JCOB. Jadi mereka terbuka luas untuk menjalankan apa-apa aktiviti yang boleh menambah nilai. Tapi kalau saya boleh sebut di sini, Bacuk jangan marah. Kalau tengok kepada Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, contohnya Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis contohnya, mereka masih lagi bergantung kepada peruntukan persekutuan untuk melaksanakan projek dalam negeri mereka pun. Jadi soal dia, jadi itu satu perkara yang saya tengah tengok sekarang sebenarnya. Kerana ia tidak berlaku adil kepada Perbadanan Kemajuan Ekonomi negeri-negeri lain yang telah lama tidak diberikan peruntukan persekutuan. Ya. Sebagai menteri yang Jawapan bertanggungjawab kepada dia saya tengah negeri. menjawab Datuk Speaker. Dia kena ingat, saya tengah menjawab. Saya tak bagi ruang. Ini nilai bukan cara tanah di dia, Perlis berlainan dengan Selangor. Jawapan yang tidak berfikiran waras. Ya, betul. Tak berfikiran waras. Datuk Yang di-Pertua, bila jawapan Itulah faktanya. Arau. betul, Jangan, Kinabatangan. bukan Bila tidak waras, jawapan itu diberi fakta. fakta, Federal government ni dia siapa? tak nak Fakta terima. kena diterima Federal dengan government nyata, ni dengan kita rela punya hati. apa?
Federal government hak bersama. Itu Apa salah federal Arau. government tolong? Itu fakta, Nilai Arau. tanah di Perlis 1 ekar 60,000. Nilai Arau. tanah di Selangor 1 ekar 60. Arau, itu fakta. Tapi sebut Terimalah dengan hati terbuka. Soalan federal government dia punya. Jangan pula menyanggah. Baik. Semua duduk. Fakta pun Arau mau marah. Janganlah marah, terimalah hakikat. Kamu menteri ke apa ni? Saya bantu menteri saya. Jangan sebut. Saya bantu menteri saya. Ya, baik. Tan Sri. Faktanya begini. Menteri sedang memberi jawapan. Mungkin anda tidak setuju. Bukan macam ni, Tetapi Tan Sri. itu ialah fakta yang sedang menteri berikan. Kalau sekiranya menteri mengelirukan dewan, masukkan usul. Tan Sri, saya pernah jadi pegawai kerajaan. Bukan soal pegawai, soal Jadi kita ada setiap peraturan tahun mesyuarat. ada mesyuarat perbadanan. Tidak boleh berhormat. Ini kita bukan debat. Di Kementerian Kalau berhormat mau Keuangan berdebat, untuk kita dia kedai kopi 2 orang. No. Listen. Saya tak peduli apa yang berlaku di luar. You pegawai kerajaan ke, you general manager ke, as long you are in my dewan, this is a book. So selagi itu, tolonglah. You tak setuju dengan dia mengelirukan dewan, masukkan usul. Itu saja. Baik, silakan Menteri. Tapi usul pun banyak ditolak ya betul. Usul pun banyak ditolak. Saya nak habiskan Tan Sri Pertua. Saya tahu Arau marah kerana soalan bacok itu bola tanggung kepada saya. Sebagai pengurusi lajnah parlimen, lain kali Arau kena latih ahli-ahli parlimen PN supaya tanya soalan yang tak bagi bola tanggung. Jadi untuk menutupnya begini. Memang tidak timbul soal mandat, soal sokongan, itu terbuka luas. Isu dia ialah apabila Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri-Negeri ini diuruskan pada tahap yang berbeza-beza. Ada yang telah sampai ke peringkat tinggi dan boleh menjadi konglomerat besar tanpa satu sen pun bantuan peruntukan pembangunan kerajaan persekutuan. Ada juga yang daripada negeri-negeri pembangkang yang masih lagi memerlukan puluh-puluh juta tiap-tiap tahun daripada kerajaan persekutuan. Saya cadangkan supaya Bacok beritahu kepada bakal ahli parlimen Kemaman kalau dia menang, sebelum dia fikir tentang macam mana nak melabur di negeri-negeri lain, bangunkan kekuatan kewangan PKEN negeri-negeri masing-masing dahulu supaya tidak bergantung kepada suntikan wang persekutuan seperti negeri-negeri lain. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, Baik. boleh sedikit soalan tambahan? Ya. Terima kasih. Belah sini kan? Yang Berhormat Menteri mesti kena lihat kepada sistem demokrasi dalam negara kita, konsep federalisme yang ada di mana kerajaan persekutuan juga mengambil hasil daripada negeri yang banyak. Sebab apa tak sebut yang tu? Cukai macam-macam sepatutnya diambil daripada negeri kemudian dikembali, dan sistem ini biasa. Janganlah anggap federal ini buat ini tanpa dia sedar bahawa hasil daripada negeri yang banyak dipungut oleh federal. Okey, soalan ni okey dah. Silakan Menteri. Baik, itu bukan soalan tapi komen. Saya pun boleh jawab komen dengan jawapan. Memanglah dari segi sistem perlembagaan persekutuan kita ada hasil-hasil yang diambil daripada negeri-negeri. Tetapi kalau kita lihat, sudah tentu sumbangan kepada hasil kerajaan itu datang daripada negeri-negeri yang pertumbuhan ekonomi dan juga saiz KDNK-nya jauh lebih besar. Dan oleh sebab itu, kita tengok kalau negeri-negeri di bawah pembangkang, mereka ni semua corak-corak ke bawah ni. Dahlah dari segi sumbangan hasil itu, oleh kerana saiz KDNK-nya tak besar, kita juga Negeri Melaka berapa? Negeri Melaka tunggu dulu orang habiskan. Kerajaan persekutuan pula Jangan. perlu mengambil hasil yang disumbangkan oleh negeri-negeri lain untuk melaksanakan projek-projek di negeri-negeri ini, kerana dia telah menjadi negeri yang belakang. Jadi dahlah peruntukan Bukankah tanggungjawab persekutuan untuk mewakili negeri? Macam mana nak jawab? Ni Menteri Pandan. Nanti dulu bagi saya jawab. Pendang kalau lepas tu saya boleh jawab. Negeri tercorok-corok ni. Biar negeri jawab pembangkang. dulu. Menteri jawab dulu yang berhormat. Mempunyai sumber yang tinggi dilimpahkan menyebabkan negeri maju tumpang pada Sarawak tapi masih miskin. Janganlah cakap macam tu. Janganlah Very marah. professional lah. Tak. Sarawak banyak sumber miskin tapi kekayaan Sarawak
ditunggang oleh negeri-negeri yang Pendang, kaya. Pendang Boleh macam sila tu. rujuk kepada dokumen kajian separuh penggal yang menyenaraikan saiz ekonomi mengikut negeri-negeri. Sarawak adalah negeri yang penyumbang keempat di negara ini saiz ekonomi dia. Yang kat bawah ni adalah Minyak daripada Sarawak, Sabah. Baik, nanti dulu. Okey, jadi Menteri Ekonomi. Beras daripada Kedah. Keadaan sekarang ini. Seluruh rakyat Malaysia makan beras daripada Kedah. Menteri tak payah jawab lah. Baik tak payah jawab lah. Biasa tutup. Biarlah, sini, biar je Tak lah. sombong Ini macam bukan Menteri soalan Ekonomi. sudah. Sini, Tunggulah Jadi ada debate akhirnya- tahun depan. Yang berhormat. Kalau nak Jangan jawab, begitu. untuk nak jawab Pendang main politik, satu. tak payah jawab lah. Pendang 2. You want to say? Baik, saya Okey, tutup Menteri sini. jawab. Untuk Kementerian Ekonomi. Pendang satu lagi ya. You bangun sekali lagi, you out. Sudahlah 50% daripada perbelanjaan pembangunan persekutuan itu disalurkan kepada negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis di samping Sabah dan juga Sarawak. Tambahan itu diberikan lagi melalui projek-projek yang dijalankan oleh PIKEN negeri-negeri ini yang sepatutnya boleh berdaya saing sendiri seperti negeri-negeri lain. Terima kasih. Saya sebut payah besar. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Amat Menteri. Saya agak celaru nak bagi soalan tambahan ni kerana saya nampak seperti mana yang Bachut sebutkan tadi, kita nak ada au dan tebing, bukan unau dalam luka. Tetapi bagaimana Yang Amat Menteri melihat peranan kerajaan negeri untuk membangunkan pembangunan di sempadan negeri-negeri? Kenapa saya lihat contohnya Kelantan dan Terengganu disebabkan Pulau Perhentian, airport di Kelantan tu membangun, tetapi infrastruktur di antara Kelantan ke Pulau Perhentian juga perlu dipertingkatkan. Kita ada wilayah ekonomi yang kita ada sekarang ni, keempat-empat tu bagaimana peranan Yang Menteri melihat? Kerana saya nampak kalau kita dapat beri tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi sepadan ini, bukan sahaja sepadan negara kita, sebagai contoh Bukit Kayu Hitam dengan Thailand, Rantau Panjang dengan Golok, tetapi yang paling pentingnya adalah bagaimana kita share resources, soalan asal Yang Berhormat Bachut tadi. Kalau ini dapat diberi penekanan Yang Berhormat, saya ambil contoh di negeri saya, Pulau Pangkor, ramai yang duduk di Mersing, dan bagaimana peranan untuk kita bangunkan kedua negeri ini kalau masing-masing hanya enau dalam luka. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Besar. Keadaan itu telah pun berlaku sebelum ini. Sebab itu kita tengok selatan Kedah yang dibangunkan melalui campur tangan dan juga sumber Agensi Persekutuan NCIA. Sebenarnya selatan Kedah itu membangun melalui Kulim High Tech Park ialah kerana sinergi rentas sempadan dengan Pulau Pinang. Jadi Pulau Pinang mula-mula membangun dengan sektor perkilangan, kemudian dibawa ke Kedah dan mengambil kira kelebihan-kelebihan logistik yang ada di Pulau Pinang. Itu telah berlaku. Kalau Pahang dengan Terengganu pun telah berlaku. Sebab itu contohnya pembangunan industri petroleum yang diketih adalah yang berdasarkan kepada hidrokarbon C1 dan C2, metan dan eten. Kemudian dibawa rentas ke sebelah Pahang di Gebeng untuk propen dan buten, dan seluruh koridor itu dibangunkan dengan baik. Semua ini memerlukan campur tangan dan juga penglibatan langsung agensi-agensi kerajaan. Sebab itu dalam tahun 2000 ke atas, selepas pengalaman penyelarasan yang berlaku sebelum itu, Kerajaan Persekutuan menubuhkan pihak-pihak berkuasa koridor. Di Pantai Timur kita ada wilayah Pantai Timur, di utara kita ada NCIA. Cuma saya sekarang tengah menyelaraskan supaya tumpuan pihak-pihak berkuasa koridor ini kembali kepada asas itu, iaitu untuk menyelaraskan projek-projek ekonomi, terutamanya juga yang merentas dan memerlukan sinergi, dan tidak digunakan untuk kerajaan-kerajaan negeri memohon peruntukan-peruntukan yang tidak berbentuk peruntukan ekonomi tetapi peruntukan belanja pembangunan. Dan kalau kita boleh tumpukan yang itu payah besar, insya-Allah lebih banyak sinergi yang kita boleh dapat hasilkan di antara negeri-negeri ini. Terima kasih. Baik.